الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 26 hari bulan 11 2021. Pengajian pukul 9.30 pagi, iaitu pengajian tafsir harfiah surah Al-Kahfi bermula ayat yang pertama. Okey, kenapa kita bincangkan, kenapa saya pilih surah Kahfi? Kerana surah Kahfi sekarang ni kita dah di akhir zaman. Kita kena faham betul-betul kenapa Nabi SAW suruh kita baca surah Kahfi hari-hari. Kalau tak dapat baca sepenuh surah, baca 10 awal dan juga 10 akhir daripada surah Al-Kahfi hari-hari. Jadi, kalau kita baca walaupun secara hafazan tapi tak faham tafsiran dia, sebenarnya rugi kat situ ya. Jadi, mengambil kira faktor itu, saya mengadakan pengajian ini secara percuma lah. Percuma tu maksudnya tak ada yuran. Jadi kalau sesiapa yang menaja pengajian, alhamdulillah, itu sahajalah insyaAllah ya. Kalau tak ada sajaan pun pengajian tetap berjalan macam biasa insyaAllah. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Kahfi adalah surah Makkiyah. Okey. Okey. Surah Makkiyah. Bila kita sebut surah Makkiyah, maknanya apa? Maknanya diturunkan sebelum hijrah. Jadi kita sebut surah Makkiyah, maksudnya ia diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Kemudian dia ada berapa ayat? Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Ada 110 ayat. Okey. Kenapa dipanggil surah Kahfi? Kenapa dipanggil surah Kahfi? Kerana ada kisah yang menceritakan mengenai Ashabul Kahfi bermula daripada ayat 9 sampailah ayat 26. Bermula ayat 9 sampai ayat 26 menceritakan mengenai Ashabul Kahfi. Jadi buaya pasal itu dipanggil surah Al-Kahfi kerana ada cerita pasal Ashabul Kahfi dalam surah ini. Okey. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula. Kita lihat pula kepada ya. Kita lihat kepada kelebihan. Ya. Lihat. Saya buka kitab. Okey, apakah kelebihan surah Al-Kahfi? Nabi bagi tahu adalah kitab Tafsir Al-Munir yang ada disebutkan Wurida fi fadaili suratil Kahfi, disebutkan pada kelebihan surah Al-Kahfi ahadits sihah sabitah, hadis-hadis yang sahih. Antaranya ma rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafaz 10 ayat pertama daripada surah Kahfi, maka diselamatkan daripada Dajjal. Pasal tu para ulama kita, ibu-ibu ayah semua dah pesan sungguh pada kita di akhir zaman, dah tak boleh main-main. 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir surah Kahfi tu dah boleh dianggap kita wajib baca hari-hari. Macam dah wajib baca dah hari-hari ibu ayah ya. Jangan kita terlepas. Kalau boleh hafaz 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi. Pasal itulah bermula hari ini saya telah buat kelas pukul 8.30 pagi, kelas hafazan. Hafazan surah Kahfi 10 ayat awal ataupun 10 ayat akhir. Siapa dah
cuba menghafaz, boleh tasmik dengan saya lepas tengah pagi, baik 10 ayat terus ataupun 5 ayat dulu ke, 2-3 ayat dulu ke. Yang penting cuba hafaz. Allah nak nampak kesungguhan kita. Jadi kelebihan surah Kahfi tadi saya dah sebutkan. Dalam hadis lain, man qara'a al-kahfi fi yaum al-jum'ah. Barang siapa baca man qara'a al-kahfa, barang siapa yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Akan meneranginya cahaya antara dua Jumaat. Maksudnya antara Jumaat ini dan Jumaat depan, barang siapa baca surah Kahfi sepenuhnya, Allah Ta'ala akan terangkan dia dengan cahaya. Dan dalam hadis lain, man qara'aha lailatal jum'ah. Barang siapa baca surah Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nur, Allah Ta'ala akan menerangkan padanya cahaya, ma bainahu wa bainal baitil atiq, antaranya dan di antara baitil atiq. Jadi kita terus masuk kepada ayat yang pertama, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Jadi riwayat yang dirahmati Allah, alhamdulillahilladzi. Alhamdu. Okey. Bila kita sebut alhamdu ini buaya, alhamdu, kalimah alhamdulillah adalah sifat pujian yang sempurna kepada Allah. Jadi ibu ayah, kalau kita nak puji Allah, lafaz pujian yang paling sempurna adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah, ini adalah sifat pujian yang paling sempurna. Tidak ada lafaz pujian pada Allah yang lebih lengkap, lebih sempurna daripada mengucap alhamdulillah. Jadi apabila hamba mengucap alhamdulillah, ni Allah Ta'ala dalam tafsir beritahu, huwa ta'limun lil ibadi kaifa yusnuna 'ala Allahi wa yahmadunahu 'ala ajzali ni'amahi 'alaihim wa hiya ni'matul Islam. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, apakah nikmat paling besar Allah bagi pada kita sekarang? Sekarang, saat ini. Apakah nikmat paling besar yang Allah bagi pada kita, ibu? Ibu ayah, apa nikmat paling besar? Betul Pak Cik Wahab. Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Dan lafaz pujian. Bukan af'al, bukan bentuk perbuatan pujian, tapi lafaz pujian kepada Allah yang paling sempurna di atas nikmat iman dan Islam. Apakah lafaznya? Lafaznya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi masing-masing buaya atas nikmat Islam yang Allah bagi pada kita sekarang, masing-masing ucapkan alhamdulillah kat rumah masing-masing dengan lafaz sekarang ya. Ucapkan masing-masing alhamdulillah. Dekat rumah masing-masing ucapkan alhamdulillah. Atas apa? Atas nikmat Islam yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Syukur pada Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah. Kemudian ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey, apa dia tafsir alhamdulillah? Kita tengok dulu tafsir alhamdulillah. Yahmadullahu ta'ala nafsahu ala inzalihi kitabahu al-aziz ala rasulihi al-karim. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Ibu ayah, dalam ayat ini Allah sebut segala puji bagi Allah allazi yang mana anzala ala abdihi, anzala telah menurunkan ala abdihi ke atas hambanya al-kitaba, akan al-kitab yakni al-Quran. Okey. Jadi ibu ayah, Allah Ta'ala yang Maha Pengasih telah menghantar kepada kita Rasulnya. Dan Rasul bawa apa ibu ayah? Nabi SAW bawa apa? Bawa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk.
Jadi ibu ayah, di samping kita yang punya nikmat iman dan Islam yang besar, Al-Quran juga adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dalam tafsir bagi tahu, Allah sebut alhamdulillah, maksudnya Allah Taala memuji dirinya sendiri. Allah puji diri Allah, layak tak ibu ayah? Allah puji diri sendiri. Layak ke tidak? Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Sangat-sangat layak. Sangat-sangat layak Allah Ta'ala puji diri sendiri pasal memang Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, ibu ayah, kita sebut Alhamdulillah, terangkum pada Alhamdulillah ini, okey, 4 jenis pujian. Pertama, Allah puji Allah. Allah puji diri sendiri. Yang kedua, Allah puji makhluk. Allah puji makhluk. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Dan yang keempat, makhluk puji makhluk. Makhluk puji makhluk. Pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah puji Allah. Banyak kita jumpa Allah puji diri sendiri. Allah puji Allah, itu layak pada Allah. Allah juga ada puji makhluk dia, ada puji hamba-hamba dia. Kadang-kadang, setengah keadaan, kita lihat makhluk puji Allah itu biasa. Makhluk puji Allah. Dan makhluk juga memuji sesama makhluk, kembali pada Allah Ta'ala. Pasal tu bila kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji. Segala puji maksudnya puji tu baik Allah puji Allah, sampailah makhluk puji makhluk. Segala bentuk pujian lillah, milik Allah. Maksudnya milik Allah, ya. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Okay. Kenapa? Kenapa segala puji bagi Allah? Allah Ta'ala yang maha baik telah berikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka dengan Al-Quran, Nabi SAW mengajar kita umat manusia. Dengan adanya pengajaran Nabi berdasarkan kepada Al-Quran yang Allah turunkan, maka kita selamat ke tak selamat ibu ayah? Sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, kita dalam keadaan selamat ke tak selamat? Sekarang ni, kita dalam keadaan selamat. Alhamdulillah kerana kita ikut jalan betul. Sekarang kita selamat. Kenapa selamat? Kerana kita telah berada di atas jalan yang betul, iaitu Islam. Kita sedang menyembah Tuhan yang betul. Kita sedang beribadah dengan cara yang betul. Cara Nabi Muhammad SAW. Tapi kena tunggu sampai akhir hayat kita. Betul-betul selamat kalau kita mati dalam keadaan beriman pada Allah, itu betul-betul selamat. Tapi sementara ini, sekarang ini kita dalam keadaan selamat. Maka syukur tak pada Allah? Syukur pada Allah kerana iz akhrajan nasa min zulumati ila nur. Kerana Allah Ta'ala telah mengeluarkan manusia ataupun Nabi SAW telah mengeluarkan kita asbab Al-Quran daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Haitsu ja'alahu kitaban mustaqiman la i'wijada fihi wala zaid. Yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang lurus. Ibu ayah nak tanya ibu ayah, sepanjang 1400 Al-Quran diturunkan, ibu ayah semua, pernah tak berlaku penyelewengan Al-Quran? Pernah tak berlaku penyelewengan Quran hingga Al-Quran yang sebenar kita tak jumpa? Kalaupun berlaku penyelewengan, cepat-cepat ada yang sedar dan betulkan balik keadaan. Bukan tak ada orang cuba selewengkan Quran, tapi takkan dapat buat. Allah Ta'ala cabar, Allah Ta'ala cabar orang-orang kafir buat satu saja ayat macam Allah Ta'ala buat ayat Quran, demi Allah mereka tak boleh buat. Kumpullah semua sarjana-sarjana untuk buat satu saja ayat untuk menggantikan Al-Quran, takkan mampu. Allah Ta'ala pelihara. Al-Quran kitab yang lurus. Bal yahdi ila siratim mustaqim.
Bahkan Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi yang anzala telah menurunkan ala abdihi ke atas hambanya Alkitab yakni Al-Quran. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, mana tahu Alkitab ni Al-Quran? Mana kita tahu? Apakah dia punya bayang kat sini yang kata Alkitab ni Al-Quran? Sedangkan kadang-kadang ada ayat lain, Alkitab maksudnya Taurat. Ada ayat lain, Alkitab maksudnya Injil. Jadi di sini, Pak kata Alif Lam tu. Alif Lam tu pun pasti belum tentu lagi. Kita tengok jalan cerita dulu. Sekarang ni, ibu ayah, dalam ayat yang disebutkan ini, ada tak cerita pasal umat lain selain umat Nabi? Dalam ayat sekarang ni, ada tak cerita pasal umat-umat lain? Umat Nabi Musa ke apa ke dalam ayat kita baca sekarang? Ada tak? Ada tak Allah sebut Bani Israel ke sekarang ni? Kak Salma tengok betul-betul. Adakah Allah sebut pasal Bani Israel ke? Pasal umat-umat lain? Ada tak? Tak ada kan? Bila tak ada, maknanya Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Merujuk kepada Al-Quran kerana tidak ada faktor yang menunjukkan Alkitab di sini kitab lain. Jadi di sini Alkitab adalah Al-Quran. Okey. Walam yaj'al lahu 'iwaja, walam yaj'al, dan tidaklah Allah Taala menjadikan lahu baginya, bagi Alkitab itu 'iwaja, sebarang bengkok, sebarang apa terjemah ibu ya? Apa 'iwaja? Bengkok ke terjemahnya 'iwaja? Okey. Kak Salma. Menyimpang. Menyimpang. Okey, Kak Salma, Ashabul Kahfi ayat berapa? Ada tak saya tulis sini Kak Salma? Cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi bermula ayat 9 sampai 27. Kita dah sampai ke Kak Salma ayat ni. Ustaz masukkan macam tu. Saya ingatkan tentang isi keseluruhan surah. Okey, minta maaf lah Ustaz. Silap faham tadi soalan Ustaz. Tak apa, bagus. Kalau Kak Salma tak tanya pun ramai tak tahu juga kan. Jadi Ashabul Kahfi bermula ayat 9 sampai 27. Tapi ayat kita baca sekarang belum masuk lagi pasal Ashabul Kahfi. Jadi cerita pasal Nabi SAW, zaman Nabi. Cerita Ashabul Kahfi tu nanti datang untuk jadi pengajaran pada kita. Jadi wajah terjemahnya boleh menyimpang ataupun bengkok. Jadi ibu ayah, Al-Quran tidak ada sebarang perkara yang menyimpang, yang bengkok. Tapi kitab Taurat ada tak menyimpang? Kitab Taurat, kitab Injil telah diselewengkan ke? Ya, ada kan? Jadi ini dalil menunjukkan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Jelas insya-Allah ya. Kemudian barulah kita faham Alif Lam yang Pakcik Wahab kata tadi. Alif Lam Pakcik Wahab kata tadi, Alif Lam itu okey, ini dah masuk tinggi sikit tapi tak apa saya terangkan. Contoh ibu ayah, contoh saya kata dalam bahasa Inggeris. Okey. Saya kata dalam bahasa Inggeris, yesterday, saya tak tulis saya. Yesterday I bought a book. Yesterday I bought a book. Semalam saya telah membeli sebuah buku. Kemudian saya nak buat ayat baru. Buku itu bagus. Jadi saya nak guna a book ke the book? A ke the? The kan? The book is awesome. Contoh, the book is marvelous. The book is best. Kan? The book is great. Macam-macam kita boleh pakai. Tapi kita akan guna the. Kenapa the? Kerana sebelum tu dah sebut dah pasal sebuah buku. Buku mana yang kita masukkan? The book. Buku yang diberi semalam. Macam ni juga. Alkitab walaupun tidak ada sebut kitab Al-Quran, tetapi Alif Lam di situ menunjukkan kitab ini adalah Al-Quran. Dalam kepala kita dah set dah kitab ini adalah Al-Quran. Okey. Boleh boy insya-Allah ya, jelas ya. Jadi Alkitab di sini Al-Quran. Kemudian kita tengok apakah makna alhamd. Dalam tafsir sebut apakah dia makna alhamd. Walhamdu ma'nahu asyukru was-sana'u bil jamil 'ala al-fi'li as-sadir bil ikhtiyar min Allah Ta'ala. Maksud segala puji ni ibu ayah, maksudnya segala kesyukuran
segala pujian yang baik-baik, okey, secara kelakuan yang timbul dengan ikhtiar. Maksudnya ibu ayah, kita memuji Allah dalam keadaan kita puji tu memang kita buat kerana Allah. Bukan kerana terpaksa. Kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan terpaksa, tetapi sebut dengan betul-betul kita nak sebut Alhamdulillah. Bukan kalau kamu tak sebut, kamu kena tembak. Bukan. Sebut tu dengan penuh rasa rendah diri, penuh rasa ta'zim pada Allah. Kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan cara yang betul. Bermakna ibu ayah, kalau satu orang sebut Alhamdulillah, tapi atas perbuatan dosa, dikira pujian bagi Allah tak ibu? Dia dapat satu trofi artis paling popular dekat Uganda. Contohlah kan. Paling popular, paling banyak dapat undian. Ni pun Alhamdulillah, terima kasih ya Allah bagi aku. Saya dah lama tunggu piala ni. Dan pakai skirtnya dengan make up sana sininya, dengan baju dedah-dedah sana sini. Dia kata Alhamdulillah. Adakah itu pujian ibu ayah? Adakah itu termasuk pujian? Adakah itu pujian? Dengan cara macam tu, itu bukan pujian. Itu tertipu. Itu tertipu. Itu bukan pujian. Itu tertipu dengan ucapan Alhamdulillah. Dia rasa dah Masya Allah Islami dah Alhamdulillah. Padahal Allah Ta'ala tak suka ucapan Alhamdulillah dalam keadaan macam tu. Jelas semua insyaAllah ya. Wallahu Ta'ala mahmudun ala kulli hal. Ibu ayah, Allah Ta'ala terpuji pada segala tempat dan masa. Pada setiap keadaan. Yahmadu nafsahu ahyanan inda fawatihis suwar wa khawatimiha. Dan ibu-ibu kadang-kadang Allah Ta'ala memuji dirinya di permulaan surah ataupun kadang-kadang di penghujung surah. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. Tengok ya. Sekejap. Ibu ayah, dalam Al-Quran ada 5 surah. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdu. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdu. Apakah surahnya? Pertama surah Al-Fatihah. Ada 5 surah dengan Alhamdu. Pertama surah Al-Fatihah. Okey. Yang kedua surah apa yang dimulakan dengan Alhamdu? Iaitulah dia surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am dimulakan dengan Alhamdu. Dengan pujian. Apa lagi? Surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdu. Lagi apa lagi surah lain? Surah Sabah. Surah Sabah juga dimulakan dengan Alhamdu. Dan yang kelima, surah apa tu ibu? Surah Fatir. Ini 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdu. 5 surah Fatir. Sebelum surah Yasin. Okey, ada 5 surah yang diturunkan yang dimulakan dengan pujian, dengan Alhamdulillah. Okey. Ada 5 surah. Ni poin-poin ni ibu ayah terus salin tau. Terus salin, poin-poin itu penting insya-Allah ya. Okey, wa yahmadu nafsahu ahyanan. Allah Ta'ala memuji, kadang-kadang Allah memuji dirinya di permulaan surah ataupun di akhir surah. Apa tujuan dia? Apa tujuan Allah Ta'ala mulakan ataupun akhirkan satu-satu surah dengan pujian? Lita'limil ibad kaifa yahmadunahu ala ni'amihi al-jalilah. Allah Ta'ala nak ajar manusia macam mana nak memuji Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang agung yang Allah bagi pada mereka. Antara nikmat paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah sebab kita berjaya dan kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala bila kita faham Al-Quran dan kita amalkan isi Al-Quran. Jadi saya ulang balik ibu ayah. Besar ke kecil nikmat Islam dan nikmat Al-Quran Allah bagi kepada kita ibu? Besar ke kecil? Ia adalah satu nikmat yang sangat besar.
satu orang manusia yang dia ada emas sebesar bukit, emas dia sebesar bukit emas. Emas dia sebesar bukit. Tapi dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Dia mati dalam keadaan tidak Islam. Adakah dia beruntung ibu ayah? Dia emas sebesar bukit emas dia. Pantang dia pegang semua benda jadi emas. Contoh sampai macam tu sekali. Semua benda dia pegang jadi emas. Contoh, memang kaya sangat. Tapi dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Demi Allah dia orang yang sangat rugi. Langsung tak beruntung. Tapi kalau ada satu orang di dunia sekarang ni, hidup atas muka bumi sekarang ni, atas alam dunia sekarang, apa pun tak ada. Dia nak baca Quran pun terpaksa Al-Quran tu daripada pelepah-pelepah tamar, daripada daun-daun kayu. Contoh ibu ayah kan. Masih ada tak ibu ayah orang zaman sekarang ni yang baca Quran tidak pakai mushaf? Dia baca Quran dekat daun-daun kering, kulit-kulit binatang. Ada tak zaman sekarang ni? Ada tak? Ada kan? Dekat Afrika sana ada kan? Dekat Afrika sana, dekat negara-negara miskin kat sana ibu ayah, kita kata miskin. Tetapi mereka kaya akhirat. Hari-hari baca Quran. Tidak ada gangguan, maksudnya tidak ada terkesan dengan internet. Ibu ayah, kita kalau 1 jam saja internet down. 1 jam saja internet kita down. Apa kita rasa? Kebanyakan manusia. Penuh kain, penuh macam-macam kan? Penuh macam-macam ibu ayah. Tetapi akhirat nanti diuji macam-macam. Hisabnya berat. Orang-orang miskin, orang susah, hisabnya ringan saja. Jadi ibu ayah, siapa sebenarnya orang beruntung? Orang beruntung adalah orang yang kenal dia tu hamba Allah. Hidupnya kat dunia ni hanya mentaati perintah Allah, hanya mengikut sunnah Nabi SAW. Mereka tak terkesan langsung dengan dunia. Ada harta, tak ada harta, maju ke apa ke, mereka tak terkesan benda tu. Hidup mereka dengan Allah saja, dengan Al-Quran saja. Bila mati nanti, mereka dalam keadaan gembira sangat-sangat. Kita ni nak dengan bukan tak boleh kaya, silakan kaya. Nabi beritahu, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tak mengapa kaya kalau orang takwa pada Allah. Tapi risau juga dihisap nanti berat, macam-macam. Hatta kita belanjakan untuk halal pun akan dihisap oleh Allah Ta'ala ibu ayah. Okey, balik dekat sini. Jadi nikmat paling besar adalah nikmat iman dan juga Islam. Jadi kalau satu orang zahirnya, ibu ayah tengok zahirnya rumah macam istana. Rumah macam Masya Allah, kereta dia dahsyat-dahsyat. Tapi kalau tak ada iman, percayalah dia orang yang paling rugi. Orang paling rugi. Ibu-ibu ada anak kerja gaji tinggi-tinggi, gaji 50,000 sebulan. Tapi anak ibu yang gaji besar tu sembahyangnya tidak, tutup auratnya tidak, mengajinya tidak. Ibu-ibu dia dalam bahaya. Memang akhir hayat tu serah pada Allah nak masukkan dia golongan beriman ke tidak. Tapi secara zahirnya dalam bahaya ibu ayah. Okey. Jadi ibu ayah, kita lihat orang ni, kita tengok pada agama dia. Dan agama orang bukan pada pakaian dia, agama orang pada akhlak dia ibu ayah ya. Agama seorang tu pada akhlak dia. Macam ulama, kita tengok ulama pada akhlak, ulama pada ilmu dan akhlak dia. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Kita balik kat sini. Itulah sebab kepada kejayaan mereka dan kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Kemudian ayat kedua, qayyiman liyunzara ba'san syadidan. Kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Setakat ini saja ayat pertama. Boleh insya-Allah ibu ayah ya? Dapat salin tak semua? Kita tak lama, kelas kita dalam setengah jam ke 40 minit saja. Biar ringkas tetapi dapat ambil manfaat insya-Allah ya. Ini bukan saya tafsir sendiri bu. Saya bukan tafsir sendiri. Saya baca daripada kitab. Yang nampak saya baca ni. Ni kitabnya. Kitab
Tafsir Al-Munir. Okey, itu yang saya baca tadi ya. Jadi bukan saya pandai-pandai tafsir sendiri, bukan Ibu Ayah ya. Mudah-mudahan bermanfaat semua, insya-Allah kita akan buat setiap Jumaat kalau tidak ada keuzuran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.